Okey, rakan-rakan, penanaman anggur semua. Okey, so ini adalah hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana penanaman keratan. Okey, keratan sama ada keratan yang kita beli ataupun kita dapat atau sebagainya. Inilah dia. Okey, kadang ada yang besar, okey, kadang ada yang kecil, bergantunglah kepada apa yang kita dapat. Sebenarnya tak kisah pun besar kecil, semua ni okey je. Yang penting cara penanaman kita bagaimana. Alright. So sebelum kita mulakan menanam, kita perlu ada keratan, gunting, pisau, bawang. Ni bawang ni ada special sikit lah. Bawang merah yang kita gunakan sebagai ejen penggalak akar. Kalau ada serbuk penggalak akar ataupun cahaya penggalak akar pun boleh digunakan. Tapi bagi saya ini bawang merah ni adalah ejen yang terbaik lah yang pernah saya gunakan selama ini. Jadi ini adalah salah satu ejen. Kalau kita tak ada kesempatan ke tak ada benda barang tak ada penggalak akar, jangan risau, bawang yang ada di rumah. Tak logik kalau bawang tak ada kat rumah. Mesti ada. Alright. So tu adalah dia ni. Selain daripada tu, apa yang perlu kita ada adalah media tanah. Yang kita perlu ada. Yang pertama ini adalah topsoil. Topsoil ni adalah tanah macam campuran macam tanah liat lah juga. Kalau nampak ni topsoil. Topsoil ni boleh digunakan, boleh didapati di mana-mana nursery lah. Kebanyakan mesti ada topsoil sebab di nursery. Topsoil ni adalah salah satu media penanaman yang diperlukan sebab dia mempunyai nutrien ataupun baja semula jadi yang ada dalam tanah ni. Selain daripada itu, kita perlu ada pasir. Pasir sungai. Bukan pasir laut, pasir sungai yang biasa digunakan untuk buat rumah semua tu ni Ni pasir. Dan selain daripada pasir, kita juga ada tanah. Tanah biasalah. Tanah ni mana-mana tanah pun boleh ataupun tanah di mana tempat kat rumah kita tu kalau tanah tu elok. Tanah ni saya pun beli di nursery. Ini tanah tak ada masalah lah. Maksudnya mana-mana campuran tanah kita boleh gunakan. Ni tanah biasa. Dan selain daripada tu saya juga menggunakan ni iaitu sekam padi. Ni sekam padi. Sebagai ejen pelembap pada tanah. Sekiranya kalau kita tak ada sekam padi, kita juga boleh menggunakan kokopit ataupun sabut kelapa. Tapi kalau tak ada juga, tak ada masalah. Jangan risau. Jangan mengkalang kabut nak cari benda yang tak ada. Tak ada masalah. Ini sebagai penambahan je. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada, lebih bagus. Dan air. Air ni bukan saja digunakan untuk cuci tangan, tapi jangan minum lah kecuali dah dimasak. Alright. So permulaan yang kita perlu ada, ni biasanya cutting yang kita dapati kadang-kadang tak tentu hala. Bukan tak tentu hala lah. Maksud dia yang penting kita akan cutting ni, dia ada mata tunas. Mata tunas dia, kalau kita tengok ni ada mata tunas 1, mata tunas 2 dan mata tunas 3. Kebiasaannya lah. Penjual kalau dia jual cutting anggur ni, dia akan menyediakan dengan 3 mata tunas. Kebiasaannya. Seperti saya akan sediakan 3 atau 4, bergantunglah pada saiz panjang ke pendek ke. Alright. So biasanya permulaan kalau bahagian pangkal lah, kena pasti pangkal dengan ujung. Ni ujung, ni pangkal. Macam mana ni? Tengok mata tunas tu menuju ke mana. Kalau tengok mata tunas ni naik atas, maksud dia bawah ni pangkal. Sebelah ni ujung. Mata tunas tu dia naik ke atas. Tak ada mata tunas menuju ke bawah. Semua mata tunas ke atas. Jadi biasanya jarak di bahagian bawah ni daripada mata tunas paling bawah sekali ni kita ukur lebih kurang 1 inci, kita pun potong. Lebih kurang 1 inci dah potong. Lepas tu kita kikis bahagian bawah dia ni. Sebelum kikis ni, mata tunas yang paling bawah ni kita buang. Kita buang dan kita kikis bahagian bawah ni. Kita kikis dia punya kulit, jangan sampai dia punya kulit tu hilang pun tak boleh juga. Kikis sikit je. Nampakkan bahagian-bahagian hijau dia sikit-sikit. Macam tu. Nampak akan ada beza atas dengan bawah. Bawah ni kita dah kikis. Lebih nampak ni lah. Maksudnya kita dah melakukan kikisan. Selepas lakukan kikisan, kita ambil bawang tadi. Dan kita gonyoh ataupun gesek je air bawang tu supaya melekat pada bahagian yang kita dah gesek tadi. Sampai kelihatan basah.
Dah nampak basah tu, tonyoh je lah. Okey. Okey, nampak dah ada kebasahan dengan air bawang tadi, dan kita akan biarkan kering seketika. Okey, semasa kita biarkan dia kering ni, kita sediakan media tanah yang dah sedia ada. Alright, untuk penyediaan tanah yang tadi ni, dia ada sukatan-sukatan tertentu. Kebiasaannya topsoil, okey, pasir dan juga tanah ni pada kadar yang sama. Okey, saya menggunakan cawan ni sebagai penyukat lah, okey, untuk memudahkan. Okey. Okey, jadi kita akan ambil dulu topsoil. Okey, kita sukat. Okey, supaya topsoil ni dalam kadar yang kita hendaki berapa. Contohnya satu cawan lah, kita ambil satu cawan ni. Okey, topsoil satu cawan. Okey, kita letakkan di kawasan ataupun tempat pencampuran yang kita nak. Kemudian kita ambil pasir ni tadi. Okey, pasir. Okey, kita akan masukkan juga pasir. Okey, pada kadar yang sama, kadar nisbah yang sama. Okey, okey. Sikit lebih kurang dia halal lah. Tak adalah nak tempat-tempat. Kalau dah tempat kita timbang je pakai digital apa punya penimbang. Okey, letakkan. Okey, lepas tu kita letak pula tanah tadi, media tanah. Okey, okey, yang saya beli di nursery, murah je ni. Okey, satu plastik baru berapa, RM3-4 je. Okey, right. Dan kita letakkan. Okey, dan terakhir adalah dia punya sekam padi ni tadi. Okey, sekam padi biasanya saya letak separuh je. Okey. Okey, itu dia punya sukatan. Okey, yang saya sediakan. Okey, tak ada sekam padi, pakai sabut kelapa pun boleh. Sabut kelapa kita panggil biasa kokopit lah. Okey, kokopit pun boleh. Okey. Jadi, supaya kita campurkan semua ni, kita akan gaul. Okey, kesemuanya. Supaya semua campuran tadi ni sama rata. Okey, dah sama rata, dah cantik, sama rata. Okey, kalau ada penggaul tu, lagi bagus lah. Kalau tak ada, gaul lah pakai tangan. Okey, lepas tu jangan lupa cuci pula tangan tu. Okey, dah gaul, cantik, sama rata. Okey, dah nampak kesebatian dia semua tu. Kita pun letaklah dalam bekas. Okey, bekas tu macam-macam ada. Okey, sama ada kita guna polybag. Okey, ini polybag saiz besar lah. Okey, kalau ikutkan polybag saiz kecil aja. Okey, boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi dah siap tu. Okey, saya tunjukkan cawan. Okey, sebagai salah satu cara. Kadang-kadang kita dah minum beli minuman, cawan kita buang. Jadi cawan tu sebenarnya boleh digunakan. Okey, dengan cara kita menebuk lubang. Pastikan ada lubang dikeliling supaya bila kita letak air tu boleh keluar. Kalau tak, nanti air bertakung. Alright. Jadi kita pun letakkan, okey, campuran tadi ini dalam bekas yang saya sebagai jadikan contoh je lah. Biasanya boleh pakai polybag. Alright. Jadi setelah kita masukkan, okey, semua campuran tadi, okey, di dalam bekas yang kita nak tanam cutting tadi ni, okey, padatkan sedikit, okey, supaya dia lebih padat, okey, supaya batang tadi nanti tidak bergoyang. Okey, selepas kita tanam. Okey, dah padat, cantik padat tu. Okey, kita pun buat lubang. Okey, kita buat lubang. Okey, supaya kita boleh masukkan batang tadi. Okey, buat lubang. Okey, dia ada dua cara. Satu, kita buat lubang dulu. Okey, ataupun kita basahkan dulu. Okey, dua-dua tak ada masalah. Okey, jadi di sini, okey, macam apa yang saya buat ni. Okey, saya dah buat lubang. Saya pun ambil keratan tadi. Okey, dah nampak kering. Okey, maksud dia kira dia punya cecair bawang tadi dah meresap di dalam bahagian pangkal batang anggur ni tadi. Kita pun masukkan dia. Okey, masukkan dia, pastikan dia tenggelam di bahagian mata tunas yang kita dah potong tadi. Okey, jangan dalam-dalam. Okey, kita agak-agak aje. Okey, dan dalam hampir, kalau ikutkan ukuran dia hampir 2 inci lah. Okey, masuk situ. Okey, lepas tu kita pun tekan dia. Okey, bila kita sudah tekan cantik tu, okey, apa lagi? Langkah seterusnya adalah dengan meletakkan air ataupun kita siram. Okey, siraman perlu dilakukan sehingga basah. Sehingga basah. Maksud dia kita biarkan air tu meresap ke seluruh tanah sehingga basah, betul-betul basah. Okey, jangan risau pasal kebasahan ini. Ini mula-mula je. Okey.
Maksudnya kita biarkan tanah tu diresapi oleh air sehingga keseluruhannya. Okey. Jadi bila air sudah basah secukupnya, lambat tu ada lubang. okey, bila basah secukupnya, okey, kiranya penyediaan penanaman keratan anggur ni dah bersedia. Jadi cuma ni lambat sikit sebab saya punya cawan ni tak ada lubang. Okey, sepatutnya saya buat lubang, tapi yalah. Okey, inilah cara dia. Okey, kalau ada lubang dia lebih cantik. Okey, dan kita akan dapati tanah ni nanti akan basah macam ni lah. Okey, basah macam ni. Okey, bila dah basah macam ni, okey, maksudnya kita punya penyediaan penanaman anggur ni dah siap sedia. Jadi benda ni kita akan letakkan di kawasan yang terhindar daripada matahari ataupun air hujan. Okey, salah satu tempat, okey, tempat garas kereta macam di saya ni, okey, saya ada kolong ataupun ruangan tertutup sikit ni. Okey, kita akan letakkan di sini. Okey, dan beri cahaya dia sedikit saja. Okey, jangan gelap terus. Okey, sebab cacing anggur ni memerlukan sedikit cahaya untuk pertumbuhan. Okey. Jadi setelah itu kita biarkan, okey, dalam seminggu kalau kita rasa tanah ni terasa kita cuit pakai jari, tanah ni basah lagi, jangan jirus. Okey, biarkan dia basah. Okey, dan kita hanya tunggu tunas ni tumbuh. Apabila tunas tumbuh, itulah saat paling kritikal di mana kalau tanah ni basah, okey, kita terlebih siram air semasa selepas dia tumbuh, kita terlebih siram air, akar ni akan jadi busuk. Okey, jadi oleh itu bila kita kena rasa, bila rasa basah aja kita pun jirus sedikit untuk membasahkan tanah saja. Okey, kalau tanah tu kering lah, maksud saya tanah tu kering, kita akan basahkan sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Okey, sebab kita nak tanah tu hanya lembap saja, bukan basah. Apabila tunas dah tumbuh. Okey, selagi tanah ni basah, kalau kita lihat dia masih lembap ke apa ke, biarkan. Kecuali dia kering. Okey, kering barulah kita akan jirus air sedikit. Okey. Jika dia sudah tumbuh apa semua tu, okey, dalam ukuran lebih kurang tinggi ni, dia punya mati tunas lah, okey, ataupun dia punya daun dah tinggi macam tu, okey, kita sudah boleh pindahkan dia. Biasanya pada pengalaman saya, untuk saya pindahkan ke tempat yang kita perlu tanam apabila daun di bahagian bawah sudah bertukar warna hijau gelap, maksudnya daun tu sudah tua. Jadi masa tu pokok dikatakan sudah stable, ataupun kalau kita boleh lihat dia punya akar di sini sudah banyak, sudah menjala sana sini, kita dah boleh pindahkan di kawasan terbuka di mana terdedah pada cahaya matahari, tak ada masalah sebab anggur memerlukan cahaya matahari 100%. Okey. Okey, selamat mencuba. Okey, semoga berjaya. InsyaAllah. Amin.